Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidas Matrang. Berita utama, projek Tukun Tiruan Sarawak di bawah projek rakyat yang dilancarkan pada tahun 2018 telah memberi kesan positif kepada industri perikanan. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg, projek ini telah membantu menambahkan lagi sumber perikanan untuk para nelayan. Kita mendapat maklum balas daripada nelayan kita bahawa apabila penangkapan ikan bertambah, maka sudah tentu ia memberi kesan dari sudut penghidupan nelayan. Dan banyak tempat-tempat tiruan kita, tukun tiruan kita, almost every season, ada seasonal lagi, mesti ada penangkap ikan. Dan ini memberikan banyak kesan positif dari sudut ekonomi masyarakat kita di pesisiran. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyaksikan penurunan tukun tiruan terakhir di bawah fasa 1 projek Tukun Tiruan Sarawak 2018-2022 di Jeti Telaga Air Kuching pada Isnin. Sementara itu, jelasnya Kerajaan Sarawak telah menubuhkan Sarawak Coast Guard bagi mengawal keselamatan di setiap pesisir pantai Sarawak agar hasil laut tidak dikawal oleh orang asing. Kadang-kadang mereka yang menangkap ikan di laut dalam, mereka juga menghampiri di kawasan-kawasan pesisiran. Maka kita terpaksa menjaga sumber ikan kita di kawasan-kawasan pesisiran 1000 km artificial reef. Dalam pada itu, Premier Sarawak berkata fasa kedua projek tersebut tidak seperti fasa pertama kerana ia perlu mengambil kira aspek tertentu yang menggalakkan aktiviti pelancongan seperti penambahan tempat ikan membiak dan pembiakan batu karang selain memberi kesan positif kepada aktiviti menyelam dan memancing. Untuk rekod, sebanyak 16,800 tukun tiruan telah diturunkan di sepanjang perairan pesisir dari Tanjung Datu hingga ke Lawas. Ia sekaligus menyaksikan projek Tukun Tiruan Sarawak dengan kos RM70 juta itu siap dilaksanakan, di mana ia melibatkan kawasan perairan sepanjang 1,000 km. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan sedia membantu mengembangkan sukan terjunan best di negeri ini bagi melahirkan lebih ramai penerjun tempatan. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata kerajaan bersedia menghulurkan dana untuk pembangunan sukan tersebut seperti yang telah diberikan kepada persatuan-persatuan sukan lain. This sport, not many can participate because you need to go for training. So if there is an academy or somebody who's willing to train, I'm very sure there will be lots of enthusiasts outside there who would love some kind of challenge, on extreme sport like this. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada acara Flag Off Sibu International Best Jump 2022 di dataran Tun Tuanku Haji Bujang, Sibu pada Jumaat. Tambah beliau, Sibu International Best Jump adalah satu produk pelancongan unik kepada Sibu sahaja sekaligus mampu menaik pengunjung dari dalam dan luar Sarawak. Justru beliau berharap acara tersebut dapat diadakan pada tahun-tahun akan datang dengan penglibatan lebih ramai lagi penerjun best tempatan dan luar negara. Sementara itu, Parti Demokratik Progresif PDP telah mengusulkan Lidang Disen sebagai calon bagi Parlimen Mas Gading dan Gendam Jonathan Tait sebagai calon untuk Parlimen Saratok untuk pilihan raya umum ke-15 PRU 15 akan datang. Presiden PDP Datuk Seri Tiong King Sing berkata nama-nama tersebut akan dibawa kepada Premier Sarawak merangkap pengerusi gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg untuk dipertimbangkan. Memang kita ada di sini, kita tidak boleh cara nama 3 nama. Kita sepilih tujuh satu nama. Jadi kita akan sekarang ini nama sudah cara kepada Premier kita atau mengurusi gabungan GPS, kita bagi dia pertimbangan dapat keputusan daripada kita Premier.
Beliau berkata demikian pada majlis ramah tamah sempena pelancaran bilik gerakan GPS di Dewan Suara Bau pada Ahad. Sehubungan itu, Ahli Parlimen Bintulu itu menaruh harapan agar setiap komponen parti dalam GPS memberi peluang kepada calon-calon itu di samping memberi kerjasama penuh bagi menjamin kemenangan nanti. Tambahnya lagi adalah penting untuk GPS menawan semula kerusi Mas Gading bagi menjamin pembangunan yang berterusan di kawasan tersebut. Sementara itu, Naib Presiden PDP yang juga Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Henry Jinet turut menyuarakan kepentingan kemenangan bagi calon GPS bagi memastikan Sarawak mempunyai suara yang kuat dalam Parlimen. Apakah lagi kita perlukan suara GPS di Dewan Parlimen penting, Dewan Rakyat, sebab kita mau mengembalikan hak-hak kita yang terhakis dalam MA 63. Bermakna kita MA63 itu kita perlukan kekuatan GPS. Apa parti di Melaya yang memerintah itu kita tak kira dulu. Yang penting kita suara kita di GPS ni kuat. Itu yang penting di Parlimen. Jelasnya pada Sabtu sidang media selepas program tersebut, kemenangan calon GPS turut dapat menjamin pembangunan berterusan di kawasan masing-masing seperti prestasi yang ditunjukkan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Opar yang telah ditawan oleh GPS pada pilihan raya negeri PRN yang lepas. Di kawasan Parlimen Serian pula, seramai 250 orang termasuk golongan belia telah memeriahkan konvoi Kapcai Parlimen Serian sempena sambutan Hari Malaysia 2022 pada Sabtu. Konvoi yang diketuai oleh Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riot Jaim itu bermula dari Danu Serian dan merentasi Bandar Mutiara Tebedu sebelum tamat di Liot Cottage Debung Pichin Serian. Dalam pada itu, Datuk Seri Richard Riot dalam ucapan ringkas menzahirkan ucapan tahniah dan syabas kepada para peserta yang gigih mengikuti konvoi tersebut sehingga ke garisan penamat. Beliau turut berasa bangga atas semangat dan kerjasama yang diberikan di mana penyertaan kali ini kelihatan amat meriah. Menyentuh berkenaan Hari Malaysia pula, Datuk Seri Richard Riot berharap masyarakat awam terutamanya golongan belia memahami dan menghayati kepentingan tarikh tersebut dalam peristiwa penubuhan negara Malaysia. Seterusnya, Kelab Golf Togap Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tebakang memperkenalkan sukan golf bagi mencukil bakat para pelajar dalam sukan tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebedu Dr. Simon Sinang Bada berkata, penubuhan kelab itu juga untuk memberi peluang kepada pelajar dari luar bandar untuk melibatkan diri dalam sukan golf. Di samping itu, turutnya kelab ini ditubuhkan bagi mengeratkan jalinan dan penglibatan pertubuhan bukan kerajaan NGO dengan pihak sekolah. Jelas Dr. Simon, Kelab Golf Togap SMK Tebakang dibuka kepada murid tingkatan 1, 2 dan 3 yang mempunyai minat yang mendalam dalam sukan golf. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan pelancaran Kelab Golf Togap SMK Tebakang yang turut dihadiri Adun Bukit Semuja John Ilus di Dewan Sekolah tersebut di Tebedu pada Sabtu. Dalam pada itu, Dr. Simon berharap kelab tersebut dapat melahirkan pemain golf yang mahir dan menyokong sukan golf untuk diceburi oleh semua pelajar. Difahamkan kelab berkenaan telah merangkul juara dalam pertandingan Novelist Tournament yang diadakan di SMK Tebakang baru-baru ini. Manakala Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak JPVS turut mempergiat usaha menangani wabak rabies. Menurut pengarah JPVS Dr. Adrian Susin Ambut, masyarakat dalam pada itu harus memainkan peranan masing-masing untuk bekerjasama dengan pihaknya bagi mengawal wabak tersebut. So this is one of the effort to make public aware that rabies is still present. I would like to appeal to public to bring their dog to the nearest veterinary clinic or government clinic, government veterinary office to have their dog vaccinated, because it's compulsory under Section 40 that you need to annually vaccinate your dog against rabies. This is very important because prevention is better than cure. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa menghadiri program pemvaksinan anti-rabies percuma di Dewan Masyarakat Serian pada Sabtu. Dr. Adrian menambah sebanyak 148 sampel yang telah diambil setakat ini, di mana 31 sampel daripada jumlah tersebut didapati positif rabies yang melibatkan 25 anjing dan 6 kucing. Ujarnya lagi, pihak JPVS mengenal pasti 72 kawasan yang telah diisytiharkan sebagai kawasan rabies sejak 2017 dan menyasarkan tiada kes menjelang 2025.
Dalam pada itu, beliau menyeru kepada masyarakat agar segera mencuci luka dengan air dan sabun sekurang-kurangnya 15 minit dan terus pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan susulan sekiranya digigit anjing atau kucing. Balik ke perkembangan sukan Malaysia, Sukma ke-20 MSN 2022 dengan skuad berpasukan wanita menyumbang sebutir pingat emas dalam acara menembak yang diadakan di Lapang Sasar Menembak Subang pada Isnin. Trio penembak Sarawak diwakili Daphne Adrian Stevens, Selina Sim Hui Siang dan Siti Nur Aisyah Mazlan menghadiahkan pingat emas kepada Sarawak dalam acara 50 meter rifle prawn wanita selepas mengumpul 1,744 markah. Perak menjadi milik Negeri Sembilan manakala gangsa dirangkul Pulau Pinang. Sarawak turut meraih 2 perak dalam acara 10 meter air rifle lelaki individu menerusi Muhammad Haziq Fadil dan Siti Nur Aisyah dalam kategori 50 meter rifle prawn wanita individu. Saingan sukan elektronik pula menyaksikan Sarawak mengondol sebutir pingat gangsa dalam acara Dota 2. Atlet Sarawak Amizi Fahmi Abdul Taib Carey, Faizul Alif Ali Yusof main support, Jong Zeseng simpanan, Kenneth Wong King tag off laner, Nelson Ching Kwok Chiat mid-core dan Tiong Yingzi semi support tewas 2-0 kepada Selangor dalam aksi berlangsung di Quill City Mall. Sementara itu, cabaran Sarawak dalam acara bola keranjang berakhir selepas kedua-dua skuad lelaki dan wanitanya kecundang dalam aksi keempat peringkat kumpulan. Skuad lelaki tumpas kepada Negeri Sembilan dengan 79-93 dalam pertembungan di Stadium Maba. Terdahulu, skuad wanita Sarawak tewas 45-63 kepada Selangor. Dalam saingan sepak takraw di Dewan Seri Sarjana Uniton pagi tadi, pasangan Sarawak Ennis Clan Sofilia Siam Siliman dan Sharifah Fifi Nodayana Wan Muhammad Abdul Rah berjaya melayakkan diri ke separuh akhir kategori bergu wanita. Ia susulan kejayaan mereka melakar kemenangan ke atas Kedah dengan 2-0 dan Kuala Lumpur juga dengan skor sama dalam aksi pada sebelah petang. Berikut pula merupakan kedudukan jumlah kutipan pingat terkini serta kedudukan Carta Negeri Sukma 2022 setakat jam 5 petang. Sarawak, lagi hidup, lagi kelapan. We are fighter, no surrender. Oha! Sekian edisi malam bersama saya Fidaus. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas, termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas channel YouTube. #menyebar fakta. Salam Lukas.